رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih telah sudi subscribe, like dan komen video di Abel. Hari ni Abel ada seorang tetamu lah, member Abel. Daripada mana Muiz nak bagi tahu ke? Boleh bagi tahu nama Muiz ke? Boleh bagi tahu nama. Okey, dia tak nak Muiz ni dia tak nak masuk ataupun tak nak orang panggil video muka dia ada dalam video lah. Jadi Muiz banyak juga cerita-cerita seram dia, cerita-cerita orang panggil agak misteri ya Muiz. Ya, agak misteri. Dia tak adalah seram tapi lebih kepada cerita pengalaman yang terdekat. Okey, contohnya kita sekarang ada cerita bunian, ada cerita. Ya, ada. And then saya ada cerita berkaitan dengan makhluk-makhluk yang berbeza tapi di dalam satu tempat yang sama. Which is kita ada cerita pasal saya terserempak dengan bunian, dengan makcik tua, dengan makhluk kanak-kanak. Wah, seram juga tu. Okey, boleh Muiz mulakan cerita Muiz? Tak sabar nak dengar. Boleh. Okey, cerita ni dia bermula masa zaman COVID, zaman-zaman awal COVID yang pertama. So, saya ada kawan, rumah dia di kawasan area Putrajaya. So, sebuah area, rumah kawasan Putrajaya ni, dia kawasan rumah elit yang 3 tingkat, semua kebanyakan rumah-rumah orang kaya lah. Okey. So, disebabkan sebelum PKP, sebelum COVID, dia gunakan rumah ni untuk disewakan untuk Airbnb. So, dia memang jarang pergi ke rumah ni, stay kat rumah ni. Bila PKP, dia tak boleh lah buat bisnes Airbnb kan. Betul. Sebab semua Airbnb ditutup. Betul. So apa yang dia buat, dia duduk sendiri dekat rumah tu, tapi dia duduk seorang. Bilik ada banyak. Bilik ada dalam 5 bilik. Okey. Tingkat bawah ada 1 bilik, tingkat 2 ada 3 bilik, dan tingkat atas ada 1 bilik master. So sebab dia lonely lah kot, seorang-seorang duduk kat rumah tu. So dia ajak kawan-kawan, termasuk saya. So saya dengan kawan saya duduk dekat bilik master, bilik paling atas sekali. Dia tuan rumah duduk tingkat 2 dengan kawan dia lagi 2 orang, bilik yang asing-asing. Dengan bawah pun ada bilik tetamu. Ada jugalah kawan yang duduk kat bawah tu. Ini saya tunjuk lah secara detailnya. Kalau kita masuk rumah tu, macam rumah-rumah kat Putrajaya ni dia tak ada pagar. So bila masuk parking, terus masuk pintu rumah kan. Masuk pintu rumah, terus akan nampak living room. Depan living room, belah kanan ada dapur. Lepas tu ada bilik yang sliding door lah, glassnya. Lepas tu rumah ni ada lift. Ada lift. Memang betul-betul elite rumah ni. Ini first time. Dia presiden berapa tu? Adalah. Okay. Boleh bagi tahu ke? Okay. Tak apa. Di kat Putrajaya. And then rumah ni memang ada lift untuk naik ke tingkat 2 dan tingkat 3. Ni first time lah saya masuk rumah and ada lift dalam rumah. Dia seronok. Kita sebab kita tak pernah ada pengalaman lift dalam rumah kan. Betul. Dia seronok lah. Lepas tu naik tingkat 2, ada lagi 2 bilik. Rumah bilik owner. Bilik owner ni ada balcony. Ada balcony. Itu je lah. Tu sebelah tu ada bilik lagi, bilik yang panjang, ada 2 katil dengan ada 2 orang kawan. Menghadap ke depan ada lagi 1 bilik. Lepas tu naik tingkat atas, tingkat 3, bilik master. Keluar daripada escalator, daripada lift, akan nampak 1 bilik yang besar yang boleh muat dalam 3 ke 4 katil queen. Besar. Itu tingkat berapa tu? Itu tingkat 3. Okey. Lepas tu ada bilik air. Bilik air dia sebesar 2 bilik air atau 3 bilik air normal yang kita ada. Sangat besar. Ada TV, lengkap lah. Dia sebesar rumah studio yang macam 500 square feet. Macam tu lah. Okey.
tu cara itu saya terangkanlah layout rumah. Okey, depan rumah tu ada satu tasik yang besar untuk rekreasi, orang berjoging ke, orang berkayak apa semua. Memang banyak aktiviti lah dekat Putrajaya kan, banyak aktiviti. So kami gunakan tasik tu untuk beraktiviti juga. Kadang-kadang berlari, kadang-kadang naik basikal apa semua tu kan. And saya ingat lagi masa COVID tu, masa bulan puasa. Bila bulan puasa, orang akan pergi bazar and then cepat-cepat makan, balik ke rumah. Okay. And masa tu kami ada dalam 1, 2, 3, 4, dalam 6 orang. 6 orang tu 2 dah ada rumah, 2 dah ada kat rumah, and then lagi 4 orang termasuk tuan rumah, saya dengan lagi 2 orang kawan. Kita orang berjalan-jalan dekat tasik ni dalam pukul 6.30 petang. Okay. Almost nak ke senja. So masa berjalan-jalan tu, kebetulan salah seorang ni dia indigo. Dia boleh nampak di apa, alam sebelah yang kita tak nampak lah. I mean, ini kira first time dia join kita orang. Nak buka puasa kat rumah tu. Tapi sebelum buka puasa, dia orang nak berjalan-jalan dekat taman tu. Kebiasaan kita orang memang akan jalan-jalan lah, memang berjalan-jalan tak fikir apa-apa dekat kawasan tu. Tapi kali ni sebab bila ada dia sekali, setiap pergerakan kita dekat tasik tu, dia akan lead kita. Kita nak berjalan, berjalan ke arah kiri ke atau berjalan ke arah kanan ke. Kadang-kadang bila berjalan dia cakap, oh berhenti sekejap. Sebab kita orang macam, kenapa dah berhenti? So tanpa banyak soal, kita pun berhenti juga. Berhenti je lah. Lepas tu okay dah, jom boleh jalan. Jom kita orang pun boleh jalan. Lepas tu dia cakap, oh kat depan ni jangan jalan straight tau, jalan ambil corner sikit belah kanan. Okay, sebab kita orang tak tahu, kita orang just ikut je lah, tak fikir apa-apa pun. Tapi masa tu dah tahu dia ni indigo lah. Ya, kita dah tahu dia indigo. Cuma tak syak yang sebab dia suruh berhenti, dia suruh corner kanan tu ada kaitan dengan dia nampak sesuatu lah. Sebab kita tahu dia ni indigo, tapi kita tak expect apa yang dia nampak dekat situ. Sebab mungkin apa yang kita fikir is okay, mungkin jalan dia tak rata kot, mungkin kat sini ada apa-apa kot yang rasa mengganggu perjalanan kita orang kat situ. Itu apa yang kita fikir. Tapi at the same time, ada juga macam kawasan-kawasan yang kita selalu lalu, macam kawasan pokok, kawasan tempat buluh kan. Dia tunjuk, oh dekat sini sebenarnya kalau korang nak tahu, kat sini ada kakak situ, ada kakak yang duduk kat situ. Kakak cantik yang Pontianak lah ya? Kakak cantik berwarna putih. Oh, okay. Itu pukul berapa masa tu? Senja, almost nak senja, sebelum maghrib, dalam 7.30 ke atas. Kan tu dah macam dah senja dah. Dia jalan, dia orang macam lambat sikit lah, selalu lambat sikit berjalan situ. Lepas tu dia cakap kawasan tu ada ni tau, ada kakak cantik warna putih tu. Okay, kita orang dengar je lah, and then tak apalah, jalan je lah. Kita tak mengganggu sebab dia kat tepi jalan. Okay. Lepas tu tak apa, kita jalan je. Lepas tu ada lagi satu tempat ni, macam oh tahulah dekat semak ni ada benda tau, tunggu. Dia duduk je bertenggik kat situ. Okay. Kita orang macam dengar je lah, dan okay, macam tak nak tanya banyak sebab senja kan. Betul. So vibe dia memang kena lah. So tak banyak cerita sangat. And then ada satu situasi ni, dia masa kita berjalan, lepas tu dia cakap, oh berhenti sekejap, bagi laluan. Macam bagi laluan apa kan? Tak apa, nanti aku cerita kan. Balik saja. Nanti aku cerita. Okay, tak apalah, kita tunggu bagi laluan dalam seminit macam tu. Baru cakap, okay jom kita jalan lah, kita jalan balik, dia balik ke rumah. So tak ada apa-apa dah situ sebenarnya. Dia lebih kepada macam site visit kawasan lah, ada apa kat situ kan. Tapi memang banyak dia jumpa, cuma dia tak nak cakap masa kat situ lah. Okay. Dia bercerita ni masa buka puasa. Okay. So dah masuk rumah, sampai rumah
ngam-ngam dalam pukul 7, almost nak 7 suku. Kena dah start lah buka puasa macam biasa, makan-makan, minum-minum semua. Dan habis dia buka puasa, of course lah yang indigo ni dia merokok. So lepas buka puasa, standard lah, lepas buka puasa makan-makan, dia akan pergi keluar tu, which is dalam kawasan rumah. Tak melebihi, kalau kawasan pagar dia tak melebihi kawasan pagar. Tapi rumah ni tak ada pagar. Ya, faham. Dia dalam dekat Porsche tu lah, dekat tempat letak kereta. Merokok kat situ, dia seorang-seorang. Lepas tu kawan yang seorang ni, dia pun nak merokok juga. Dia pergi keluar dan dia dah nampak kawan yang indigo ni, dia tengah bersembang. Dia dekat tu lah, dia antara kalau nak pagar kan, dia pagar dalam dan dia tengah bersembang dengan dekat luar tu. Tapi kita tak nampak apa benda yang dekat luar tu. Untuk kita yang tak nampak apa-apa, memang kita tak perasan. Memang tak nampak apa-apa, tapi kita perasan yang dia tengah bersembang dengan someone. Lepas tu dia sembang, kemudian dia selamba. Dia memang ada selamba gila. Dia selamba sambil bersembang, isap rokok semua, macam tak apa-apa. Dia macam sembang dengan kawan dia tu isap rokok juga ke? Kawan dia tak tahu. Tak isap rokok. Lepas tu yang si owner ni tanyalah, sebab dia owner kan, mestilah nak tanya. Dia lah lagi macam nak tahu. Lepas tu dia pergi tanya dekat budak indigo ni, kau buat apa? Aku nampak macam kau sembang dengan someone, tapi aku tak nampak kau sembang dengan siapa. Lepas tu dia cakap, aku sembang dengan bunian. Menarik. Satu keluarga bunian. Sebab apa dia tahu itu bunian? Meremang rasa. Saya pun meremang. Sebab apa dia tahu itu bunian? Sebab dari cara pemakaian dia, macam orang kampung Melayu yang klasik. Berbaju macam perempuan. Dia ada 3 orang. Anak perempuan, ayah dengan atuk. 3 orang ni. So masa dia bersembang tu, si perempuan ni yang bercakap di depan, and then belakang dia ayah dia sambil kendong atuk ni. Sebab atuk ni dia kira macam orang kendong tua. ni atas belakang ke ataupun kendong ke belakang. Mana dia dekat ayah si bunian ni, dia ada satu tali lah, satu kain ke apa, dia kendong dia macam atuk dia dekat belakang. Iya, kendong lah. Dia sebab dia orang ni macam manusia biasa. Atuk ni atuk tua yang sakit, yang tak boleh nak jalan sangat apa semua tu kan. Kalau nak jalan apa semua kena gendong macam tu lah. Time tu macam tu. Dia tengah bersembang, dia cakap nak minta maaf dan berterima kasih sebab bagi laluan tadi dekat taman. Sebab kalaulah kamu semua terlanggar saya di taman tu, mungkin akan beri kecelakaan atau kecederaan kepada atuk saya tu. Sebab atuk saya ni tua dan sakit, dia tak boleh nak berjalan dengan baik. So kalau dengan ni pun nampak macam ada orang. Ya, betul. Itulah saya nampak macam ada, tak apalah, ada orang berjalan. Tapi dia. biasalah maghrib kan, dekat rumah abang ni memang macam tu. Dia cakap macam tu, which is macam ini ada good vibe jugalah, sebab dia datang and dengan niat nak minta maaf and berterima kasih sebab kita tolong memudahkan perjalanan dia. Which is bukannya datang untuk kacau, tapi dia datang untuk berterima kasih. And saya tak pasti muka nampak ke tak, tapi yang penting dia orang memang berpakaian baju Melayu klasik, baju kurung klasik dengan ada selempang apa ni, macam yang ketudung, selendang kain plekat tu kan, kain batik macam tu. And then dia orang black and white, hitam putih saja. Hitam putih. Pakaian dia hitam putih tu. Hitam putih, dia macam kalau tengok TV hitam putih kan, macam tu dia orang. Macam tu. Alam dia hitam putih ataupun dia punya pakaian dia hitam putih. Dia macam pakai je baju warna apa-apa, tapi yang kita nampak hitam putih. Macam tu lah. Nampak? Dia bukan siluet, dia bukan bayang-bayang, tapi dia orang, tapi apa yang kita pandang hitam putih semua. Sebab Abel juga pernah kalau tanya orang yang pernah nampak bunian,
kebanyakan dia nampak bunian ni dia pakai sedondong, sama ada dia pakai kalau putih-putih je, kalau hitam-hitam je. Tapi ada juga member abang yang jumpa dekat tak nak cerita lah tempat mana, dia tak bagi tahu, tapi kawasan rekreasi, laluan dia sunyi kalau tengah malam untuk menghala ke Batang Kali, siapa tahu-tahulah menghala ke Kuala Kubu Baru. Situ ada satu perkampungan bunian, dia pernah nampak bunian ni 2 kali, dan dia sempat bercakap, dan dia bunian tu pernah sekali minta duit dengan dia, nak tengok gambar kijang dekat duit tu. Dan bunian ni dia kata pakaian dia memang klasik, yang perempuan bertuduh hitam, ada yang pakai yang macam Muiz cakap tadi, yang pakai kain batik. Dan tapi dia kata yang dia nampak ni pakaian warna-warni. Yang lelaki dia pakai macam pendekar, dia ada apa tu, dia tu vest lah, yang letak keris sini ada vest ya. Vest dia ni berbentuk ukiran, tapi ukiran macam warna kayu, warna coklat macam tu, memang cantik dia cakap. Tapi muka dia biasa-biasa. Orang kata bunian ni cantik, lawa semua. Mungkin abang rasa bunian ni dia banyak bangsa kot. Mungkin ada banyak bangsa. Cantik-cantik gila, ada yang maju-maju gila, ada yang sederhana, ada yang kuno, ada yang tradisional. Abang rasa macam tu lah. Okey, teruskan Amis. So cerita pasal bunian tu actually habis sampai kat situ je lah. Lepas dia berterima kasih, and then dia terus pergi berjalan semua. So kita orang tak adalah nak kacau sangat ke. Yang budak indigo tu pun tak adalah nak tanya ke apa-apa, sebab maybe dia dah biasa benda yang dia tak nak terlalu berinteraksi dengan benda-benda macam ni. Kalau dia nampak, kalau benda tu tegur, dia cakap. Tapi dia tak adalah macam nak initiate sendiri cakap, nak tanya lebih-lebih. Tak, habis bunian habis kat situ. Lepas tu sementara kita orang lepak-lepak lah semua. Ni hari yang sama, lepas dia bunian tu, yang kita orang berlepak dekat luar, dekat porch tu, si tuan rumah ni tiba-tiba lah dia nak cakap, dah lalang dia, yang budak indigo ni ada kat sini. Dia tanyalah budak indigo ni, cuba kau scan dekat kawasan taman ni. Kawasan taman ni lah, sebab kawasan ni kawasan elit. Dia just nak tahu, ada tak kau nampak apa-apa dekat sini? So rumah dia tengah-tengah. Tengah-tengah, dia menghadap tasik. So dia tanya rumah ni, yang budak indigo ni cakap, rumah yang paling hujung ada satu lembaga tinggi sangat. Macam hantu galah lah kot ya? Ya, saya rasa macam setinggi-tinggi galah, tinggi gila. Tinggi, dia menghadap ke arah tasik. Arah dia berdiri menghadap ke tasik. Tapi dia tak yang si tuan rumah ni tanyalah, dia tengok kita ke? Tapi budak indigo tu cakap, tak, dia tak pandang kita, dia hanya pandang tasik, dan tugas dia hanya menjaga rumah tu je. Maybe tuan rumah hujung tu dia letak something kat rumah tu untuk jaga rumah tu lah, as a penjaga. Tapi dia cakap memang nampak sangat, memang benda tu sangat tinggi. So dia tak perlu bela anjing, tak perlu sewa security. Tak tahulah Tapi sebab Putrajaya mana boleh nak bela. Ya, sebab maybe lah kawasan-kawasan tu yang kawasan orang kaya, and orang kaya jarang, maybe dia orang ada banyak rumah, and then dia orang jarang balik ke rumah tu kot. Tapi rumah hujung tu macam kosong, macam jarang ada orang lah. Ada tapi jarang ada. Tapi abang rasa mungkin, juga kadang-kadang orang ni dia dapatkan satu ayat ke orang, contohnya kau nak selamat rumah tak, ni aku bagi ayat. Mula-mula memanglah Bismillahirrahmanirrahim, tapi tengah-tengah tu dia baca la ilaha illallah, dia doa amal-amal benda tu. Kadang-kadang benda tu yang boleh jadi, kadang-kadang kita tak tahu. Bila kita start dengan bismillah, kita tak tahu benda tu boleh jadi hantu apa semua. Faham tak? Betul. Takut dia jatuh khurafat, sebab memang dia bermula dengan Al-Quran, tapi diselitkan dengan mentera-mentera yang tak ada dalam Quran. Orang tahu juga benda tu. Secara kasarnya tahu. Sebab dia orang akan mulakan, banyak je. Ada yang nak mengubat tapi dia mulakan dengan Al-Quran, tapi tengah-tengah dia selit sikit saja mentera-mentera yang kita rasa kita tak pernah dengar pun. Kita tahu ini sebenarnya benda tu memuja, walaupun kita ni tak adalah hafal Quran kan, semua juzuk, tapi kita tahu ini ayat Quran ke tak. Sebab dia tak ada bunyi Arabik langsung kadang-kadang. Kadang ada macam bunyi Jawa pun ada, bahasa-bahasa yang kita tak faham, bahasa kuno, bahasa Sunda semua kan, kita tak faham.
tapi dia ending dengan baca Quran lah. Okey, teruskan cerita tu, nanti abang ada nak cerita berkaitan dengan penjaga rumah ni. Okey, Boleh. So pasal penjaga rumah tu sampai situ lah, sebab dia pun suruh scan apa yang ada. oh, so Dia macam scan lah apa alang-alang kalau ada kat rumah ni kan, kau tolong tengok lah ada apa je kat sini kan. Dia punya tuan rumah ni cakap, cuba kau tengok kat sekeliling taman ni ada apa lagi. Lepas tu dia cakap, oh sebelah rumah kita orang ni ada satu keluarga duduk, okey. dan sebelah rumah ni rumah kosong. Lepas tu dia cakap, dekat rumah kosong ni actually ada yang jaga. Okey, ada juga yang jaga. Sebab dia cakap, oh masa aku nak datang rumah ni, aku lalu rumah ni, and aku nampak dekat tingkap tu macam ada orang, tapi dia macam bukan orang, sebab rumah tu rumah kosong. Okey. Memang ada macam diorang nak buat renovation lah bawah tu, tapi dia tengok dekat tingkat nombor 2 ada tingkap, dia nampak macam ada benda tu menjeling, marah, Melalu pun marah. dia marah. Benda tu tengah jaga. And masa malam tu pun dia tengok benda tu masih ada, dia jaga rumah tu. Dia dalam keadaan marah kot, sebab kita tengok dia macam tu. So kita tak nak cakap banyak lah, macam kita tak nak timbulkan apa-apa tahu masalah. Sebab niat kita nak tahu je apa yang ada dekat kawasan taman tu. So pun habis kat situ je lah, sekadar nak tahu. Lepas tu dia tanya, rumah sebelah kanan ni ada apa-apa kan? Tak ada apa-apa. Okey. Lepas tu dah habis sembang semua, kita semua masuk dalam rumah. Okey. Pergi ke bilik masing-masing. Okey. Tapi si owner ni, si tuan rumah ni, dia macam dah lalang kan, dah dekat situ, dah scan kat luar, dia scan kat dalam rumah pula. And memang ada. Surprisingly dekat dalam rumah ni memang ada. Cuma kita yang selalu lepak kat rumah tu, kita tak rasa apa-apa, just macam rumah yang biasa. So benda yang paling ingat ialah sebab saya duduk di tingkat 3 bilik master dengan seorang kawan. Memang apa-apa dalam tu, mandi ke solat ke apa semua kat situ. Lepas tu bila tuan rumah ni suruh scan bilik paling atas, dia cakap, oh dekat kawasan bilik, tempat tidur, sofa, TV semua ni tak ada apa-apa, tapi ada sesetengah perabot ni, dia dapat rasa ada kesan benda ni melepak ke ataupun pegang ke semua kan. So dia suggest untuk cuci dengan cara, saya tak ingat macam mana dia cuci. Macam dia cuci lap dengan kain basah, lepas tu dia je baca-baca sikit, cuci. Sebab dia boleh nampak, dia boleh rasa dari segi nampak ke, pegang ke, macam tu kan. Maknanya kalau tiba-tiba benda tu masuk dalam almari before this, so dia boleh tahulah. Dia nampak macam, dia boleh nampak kesan-kesan tapak kaki ke, atau kesan dipegang ke, kesan tempat dia orang lepak ke. Dia mungkin lah, tak tahu apa dia punya kebolehan dia kau. Dia macam dia pegang meja ataupun dia check atas bawah, oh ada ni, macam ada kesan ni. So pergi ambil kain basah, lap, lepas tu dia baca something untuk pastikan bersih. Lepas tu dia proceed ke toilet. Sebenarnya masa dia buka je pintu bilik, mata dia dah ke arah toilet tau. Dia dah tengok ke arah toilet tu. Cuma dia sabar, dia bersihkan dekat kawasan bilik dulu. Lepas tu dia pergi ke pintu toilet tu, dia buka je pintu, lepas tu dia jerit, "Woi, pergi. Kau pergi sana, main kat sana." Lepas tu dia cerita kenapa jerit macam tu tau. Rupa-rupanya dia cakap, oh dekat sini ada macam hantu budak. Hantu budak 2 ekor. Dia tengah tidur dalam toilet. Dia tengah tidur dalam toilet ke, atau dia tengah tidur dekat area macam pintu keluar, pintu ke toilet, tingkap toilet. Macam tu lah. Lepas tu dia, sebab budak tu tengah mamai tau, dia terbangun, dia mamai. Lepas tu dia, sebab ada orang sergah, dia teruslah keluar. Keluar.
lepas tu yang budak indigo ni lepas dia sergah semua, lepas tu dia cakap bersihkan satu toilet ni, satu shower semua ni, bersihkan macam ni lah. Bersih Baca. lepas tu dia akan bacakan something lah. Dekat tu baca something supaya benda tu tak datang balik. Dalam memang benda tu tak datang balik. Lepas tu dah habis kat situ lah. Habis kat situ, kita orang semua turun makan kat bawah balik lah. Macam apa, moreh kan. Moreh kita Pukul makan apa masa tu? Pukul 10, 11 dulu lah. Awal lagi. Okay. Awal lagi. Awalnya budak 2 ekor tu tidur. Tak tahulah. Mungkin alam dia masih gelap lagi ke? Mungkin lah macam budak-budak kan. Budak dia sama budak-budak main-main semua. Maybe letih dia tidur kat situ kan. Itu kita punya ni lah anggapan dia kan. So masa moreh tu sajalah dia sembang. Sebab dia dah buka cerita pasal yang dia nampak budak tu, dia segar budak tu. Lepas tu masa tengah-tengah moreh ni, dia terdengar dia sendiri. Dia cakap lah, actually tadi masa tengah-tengah makan ni, aku dah dengar budak-budak ni bersembang tau. Dua-dua ni bersembang dekat tepi rumah. Dia cakap, aku nak kacau lah orang kat atas tu. Orang yang kacau tu, orang kat atas tu Muiz lah ya? Siapa-siapa lah yang duduk kat atas tu, dia nak kacau. Tapi si budak indigo ni cakap, dia orang ni budak-budak lagi. So level-level dia orang kacau ni macam ketuk-ketuk pintu ke, cakar-cakar ke, jatuhkan barang. Itu level-level budak lah. Level-level budak lah. Itu dia mampu lah. Bila dia cakap nak kacau tu, itu level-level dia kacau. Lepas tu kita orang macam, macam tu ke? Which is memang lepas dah cuci tu, kemungkinan besar yang budak-budak tu akan datang balik lah. Nak kacau. Macam, ya Allah, lagilah seram. Kita pula ni nak kata berani tak ada berani, takut tak ada takut. Tapi bila kita dah terfikir benda tu ada, so lagilah kita overthinking kan. So dia jadi overthinking. Dia macam tak best lah untuk kita yang tak nampak ni. Itulah kita rasa. Tapi sebenarnya mana-mana tempat pun akan ada benda tu, terutamanya dalam toilet. Itu kita dianjurkan kalau kita nak masuk toilet tu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, langkah kaki kiri masuk toilet, insya-Allah benda tu dia tak boleh nampak kita. Dia tak boleh nampak kita. Dan kalau kita tak baca, kalau kita sekarang umur 40 tahun lah benda tu duk tengok kita. Duk tengok kita buang air, duk tengok kita mandi. Betul. Itulah macam kalau sebolehnya, kalau dapatlah rumah tu. Sebab saya faham je kondisi rumah ni. Sebab rumah ni dia beli, dia terus buat untuk Airbnb. Dan Airbnb ni pula tak selalunya ada orang. So rumah ni akan kosong juga. Bila kosong, akan ada benda lah yang akan masuk tanpa menyewa lah. Masuk tanpa menyewa. Tanpa dilihat. So kemungkinan besar maybe lah dia masuk ni masa rumah ni kosong. So sebab dah COVID, Airbnb pun tak boleh nak buat. So owner ni decide untuk stay kat rumah tu buat sementara. Sebab dia pun kena bayar sewa, alang-alang bayar sewa kan. Lepas tu kita orang tanyalah pasal budak-budak ni kan. So kalau budak-budak ni dah tak ada dekat atas toilet tu, dia pergi mana? Dia cakap, budak-budak ni kan, aku dengar dia pergi kat rumah sebelah. Dia pergi dekatnya, dia tak boleh jalan jauh. Tak tahulah. Tapi maybe dia tak nak jauh daripada tempat tu. Dia pergi rumah sebelah. Dia duduk dekat mesin basuh. Macam tu lah. Kita orang dengar. Tapi bahaya juga tu ya sebenarnya. Dia takut salah masuk nanti, kena berpusing dalam mesin basuh tu. Tak, maybe dia orang main kat tepi kan, mana kita tahu. Betul. Tapi tak apalah, macam as long benda tu tak ada dekat rumah, dia ke rumah orang lain, tak apalah. Yang penting kita ni. Betul. Seram betul lah. Nak buat apa-apa kat bilik tu pun rasa seram. Betul. Lepas kita dah tahu tu, nak buat semua benda, kena berteman. Panggil, jomlah teman jap, jaga pintu bilik air. Jaga bilik air nak mandi ni kan. Tapi budak je kot kan, rasa nak sekeh-sekeh. Tapi kalau menjelma depan kita, belum tentu kita dapat sekeh. Tak kita berpitar kan. Betul. Sebab kita tak tahu, kita tak nampak, and kita tak boleh nak
describe macam mana rupa dia. So dia normal lah kot kalau kita nampak benda yang hodoh ataupun menakutkan buat kali pertama, kita akan terkejut sebab kita tak biasa. Betul. Lain lah kalau macam kita dah biasa, kita dah boleh predict benda tu macam ni. So okey lah, tak heran lah kenapa dia hodoh macam ni. Macam orang indigo ni, Allah dah bagi dia kekuatan, dia dah banyak kali tengok. So dia tak pensan, dia tak histeria semua. Untuk nak start tengok benda ni memang sakit, memang penat. Auzubillah min zalik. Orang kata orang indigo ni kelebihan, tapi sebenarnya itu bukan kelebihan, itu sebenarnya penyakit. Sebab Abi ada terdengar, ada ustaz bagi tahulah, jika seseorang tu ada jin dalam badan dia, jin tu dia akan tumpang sekali mata. Jadi bila dia tumpang mata, kita ni yang ditumpangi mata ni akan nampak benda-benda yang jin lain nampak. Kita akan nampak alam jin juga. Wow. Itu sebabnya, itu orang kata indigo ni merupakan satu penyakit juga. Jadi siapa indigo, better berubat lah. Sebab Wahab dia indigo, tapi memang berjumpa lah 4-5 orang ustaz dah, memang tak boleh juga nak buat. Masih tetap nampak benda tu. Jadi itulah Allah nak bagi ujian pada dia lah. Jadi untuk cerita yang abang nak cerita tadi yang pasal penjaga tu kan, abang ada dengar satu video Ustaz Muhaizat lah. Dia bagi tahu sekarang ni memang ada juga orang yang bela benda-benda ni untuk jaga rumah. Zaman dulu pun lagi banyak. Zaman dulu dia bela hantu raya. Okey. Dia kata bela hantu raya ni lebih, dia bukan nak mempromosikan hantu raya, tapi dia nak cerita lah orang zaman dulu. Dia kata bela hantu raya ni lagi untung daripada nak upah orang untuk gemburkan tanah kat kebun, tebang pokok ataupun jaga rumah. Dia kata benda-benda ni, hantu raya ni boleh tolong semua kerja. Contohnya dia bela kerbau 30 ekor, 40 ekor. Maghrib je hantu raya tu berupa tuan owner kerbau ni untuk halau tu kerbau masuk dalam kandang, halau itik, halau ayan. Jadi benda-benda tu dia nampak macam tuan dia. So tuan dia duduk rumah, duduk tidur je. Dan upah dia pada hantu raya cuma satu je. Sekali setahun dia orang akan ambil rokok, tak kisahlah dahil ke rokok apa, gudang garam ke, dan letak bawah rumah, dan dia nyalakan, benda tu akan isap rokok tu sekali setahun je. Tapi itu yang Ustaz Muhaizat bagi tahulah. Dan ada juga abang dengar cerita hantu raya ni dia suka isap rokok. Dia sama macam manusia. Dia suka isap rokok, dia suka meniduri isteri tuan dia. Dan rokok yang paling dia suka, orang kata rokok suria lah, gudang garam. Tak tahu betul ke tak betul. Okey, Muiz ada benda lagi Muiz ada nak bagi tahu, nak share? Ada. Lagi satu cerita. Dalam satu rumah yang sama, lepas dia dah scan yang bilik utama yang tingkat 3 tu kan, kita pergi ke bilik owner. So bilik owner ni pula, masuk bilik dia tak sebesar bilik master lah. Bila masuk and ada balcony, dia suruh yang budak indigo ni scan dekat balcony tu tau. Dia cakap, oh kat sini ada seorang, bukan ada seorang, ada 2 orang. Seorang nenek dan seorang anak perempuan. Ni memang nenek yang tua sangat, and then seorang anak perempuan yang muda-muda. Diorang ni berdua duduk di atas, kalau macam kat balcony ni, depan balcony ada, selalunya orang ada kompresor aircon tau. So dia duduk di atas kompresor aircon tu. Dia lepak situ ke rumah dia situ? Dia macam dia memang dah menetap lama dah dekat situ. Lepas tu yang si budak indigo ni, dia bersembang lah, berunding dengan nenek ni. Dia tanyalah macam dah lama ke duduk sini, semua kan. Dia tanya tak pergi mana-mana ke, memang duduk sini ke ataupun singgah saja ke apa kan. So dia cakap, yang nenek cakap, oh kami berdua memang menetap kat sini. Kami dua dah lama dah menetap kat sini, dan ini adalah rumah kami. Dia cakap macam tu. So dia declare yang rumah ni rumah dia. Tapi si indigo ni cakap, oh bukan, rumah ni bukan rumah nenek. Tuan rumah dia ni ada bersama dengan saya ni. Dia tarik tuan rumah tu. Dia tarik tuan rumah ni. Masa yang budak indigo ni runding dengan nenek ni, tuan rumah ni ada kat belakang dia.
So cakap dia nak memperkenalkan yang ini adalah tuan rumah yang sebetulnya. Okey. Tapi nenek ni cakap, tak, ini rumah kami dah lama dah duduk kat sini. Oh, dia menafikan lah. So dia hanya nampak yang kita ni semua hanyalah tetamu dia. Okey. Tetamu Macam tu dia pula. Tetapi yang si budak indigo ni dia runding lah macam oh tak, sebenarnya ini adalah owner yang sebenar. And then owner ni dia tak kisah kalau nenek nak duduk kat sini boleh, tapi jangan kacau kami. Okay. Dia bagi kebenaran dengan niat yang indigo ni nak memperkenalkan ini tuan rumah yang betul. Kalau nenek nak duduk kat sini boleh duduk, tapi jangan ganggu kami. Itu je. Lepas tu dah lepas runding dan nenek dengan anak perempuan ni dia setuju. Baiklah, kami akan duduk je kat sini, tapi kami tak akan kacau. So dia kira harmless lah untuk kita orang semua kat situ. Dia boleh duduk, which is kita tahu keberadaan diorang ni dekat balcony tu, tapi tak terlalu takut, macam tak naklah terlalu takut ataupun rasa seram ke apa kan. Just anggaplah macam tak ada apa-apa lah. Oh, maknanya sebenarnya sebelum ni nenek tu pernah ganggu tuan rumah? Dia tak pernah kacau. Dia just duduk kat situ je. Adakah tempat tu merupakan laluan dia ke ataupun ada perkampungan? Ya, sebab kami dah tanya yang budak-budak indigo ni kan. Budak indigo ni cakap, dia tanyalah makcik ni, nenek ni, macam mana boleh singgah dan boleh duduk dekat sini. Lepas tu nenek ni cakap, dia tunjuk sebenarnya balcony ni adalah laluan utama makhluk semua ni. Makhluk ni kalau dia nak pergi mana, dia orang akan lalu and termasuk balcony ni sikit. Dia masuk sikit je balcony, and then dia keluar. I see. Mana dia kalau macam bahasa mudahnya ni highway jalan besar. Tapi balcony ni dekat tengah-tengah laluan besar tu, which is kalau siapa-siapa lalu, dia akan lalu balcony ni dulu. Okay. Dia akan lalu balcony tu dulu. So bila dia lalu maybe lah dia rasa macam tempat ni kosong, kita duduk kat sini lah. Lagipun tepi highway kan, tepi highway. Tapi dia masuk sikit je. Tapi sebab itu jalan besar, laluan besar, makhluk-makhluk. So memang kemungkinan besar akan ada makhluk lah duduk situ. Tapi dia ada pro and cons dia lah. Jadi sebab yelah, sebab bila ada benda duduk ni, maybe lah kita pun rasa takut kan, ada rasa macam-macam lah rasa. Sebab kita dah tahulah. Ya, sebab kita tahu. Tapi baiknya yang duduk tu harmless. And then bagus juga dia duduk situ, sebab kalau kita halau tempat tu dah kosong, kemungkinan besar benda lain yang akan masuk duduk situ, dan kita tak tahu dia jahat ke baik ke apa semua kan. Mungkin tempat tu strategik juga untuk dia orang, sebab dia tepi highway dan maybe kemungkinan lah dia fikir situ, sebab dia ada laluan besar kan. Ya, betul. Bila kosong dia akan duduk. Tapi kalau kita halau tanpa tanya kan, kita halau dah tak ada apa kat situ, nanti ada benda yang lain masuk. Betul. Kita tahu itu baik ke buruk ke. Betul. Ni kira bagus sebab dia orang dah runding sama-sama, cakap okey, kita jangan kacau each other, tapi kita tahu siapa owner, siapa tetamu. Dia just nak bagi tahu itu je. Faham. Mana dia Abel ada dengar juga cerita, kebanyakan rumah-rumah kita ni memang dihuni oleh jin. Sama ada jin tu kacau kita atau tidak, ataupun sama ada dia kacau kita tapi kita tak boleh merasa, tak boleh melihat dia sebab Allah dah tutup hijab kita kan. Tapi memang itu kalau Rasulullah dia suruh kalau kita makan baca bismillah. Bila kita baca bismillah tu, jin jahat ataupun setan ni dia tak boleh join sekali makan lah. Betul. Mungkin jin Islam tu dia boleh makan lah tulang-tulang yang kita buang semua kan. Betul. Itu yang Abel dengar lah. Betul. Okey, Muiz ada nasihat tak? Dia pasal makanan-makanan tu kan kat rumah ni, actually kalau boleh lepas makan kan, kita bekas-bekas makanan semua tu, tulang semua tu, kita kan akan buang dalam tong sampah. Betul. Tong sampah tu dalam rumah. Betul. So kalau boleh, jangan kita biarkan sebelum kita tidur kita buang sampah tu, terus buanglah dalam tong sampah. Sebab apa? Kalau kita tinggalkan seharian, kemungkinan benda tu akan pergi ke situ dan makan benda tu.
Abang pernah dengar cerita, abang Okay. pernah dengar cerita dia kenduri dan dia asing lah nasi untuk buang pada ayam satu bekas, tulang satu bekas. Oh. Dan malam tu dia bangun pukul 3 pagi pergi ke dapur nak minum air, dia tengok ada satu makhluk duduk bertenggek atas tong sampah dia, rambut panjang, tengah selongkar tulang-tulang tu. Jadi betul lah, ustaz pun ada bagi tahu kalau tulang kita ikat betul-betul dalam plastik ke, kita letak di luar rumah. Betul. Ataupun Kalau terus buang ke tempat pelupusan. sebab benda-benda kotor, benda-benda sisa-sisa makanan ni, kalau boleh bersihkan sebelum tidur lah. Yeah. Jangan biar berhari-hari kan. Dalam masa sehari tu dah okey dah. Okey Muiz, banyak juga cerita dan mungkin sahabat-sahabat Abel pun minta episod kedua kot lepas ni. InsyaAllah. Okey Muiz, terima kasih Muiz. Sama-sama.